Assalamualaikum semua, selamat datang ke SRTV. So, perkongsian seterusnya untuk video daripada SRTV adalah mengenai status Sabah FC. Adakah kita layak untuk bertanding, beraksi kembali di pentas Asia di perlawanan terbaru? Actually bukan baru lah perlawanan ni sebenarnya. Dia dulu pun ada juga tapi ditangguhkan. So itu adalah benda yang ingin aku ceritakan, kongsikan dengan kamu di video kali ini mengenai status kita sekarang ni. Adakah kita akan disenaraikan di selaku wakil Malaysia mengenai pertandingan ni? Tapi sebelum tu aku ingin berkongsi dengan kamu serba sedikit mengenai sejarah persaingan ni lah. So persaingan yang bakal insya-Allah kalau diberi rezeki bakal Sabah FC bertanding mewakili Malaysia ni adalah ACC Cup, iaitu Asian Club Championship. Cup ni dia mula diperkenalkan pada tahun 2003. Pada masa itu dia digelar LG Cup. LG Cup, kenapa dipanggil LG Cup? Kerana LG adalah sponsor untuk ataupun penaja utama untuk persaingan AAC ni, ACC ni. Tapi untuk tahun 2024-2025 ni ia dipanggil Shopee Cup kerana ia telah disponsor, ditaja sepenuhnya oleh Shopee. Tapi walau macam mana pun sewaktu 2003 tu ia gagal mendapat sambutan dari segi penonton dan juga penaja. Dikenakan lagi dengan jadualnya juga clash dengan FC. Lepas tu pada tahun 2020 ia cuba di-revive kembali tapi cancel oleh kerana COVID. Itu antara dia punya sedikit sejarah. Dan juara semasa untuk ACC ni buat masa ni tu pada tahun 2005 itu Tampines Rovers yang mengalahkan Pahang FA, di mana time tu diorang beraksi di Stadium Bandar Seri Begawan Brunei lah. Itu adalah sedikit sejarah mengenai ACC ni. So okay guys, format untuk ACC ni, sebelum aku bercerita mengenai Sabah FC so ada baik untuk aku cerita dengan kamu sejarah juga format ACC ni, baru kita bercerita mengenai Sabah FC dah lepas tu. Jadi sabar ACC ni dia diberikan kepada 14 kelab yang beraksi di Asia Tenggara, di mana mereka diberikan peluang untuk bertanding dalam perlawanan ni. Walau macam mana pun hanya 12 kelab sahaja yang akan layak untuk ke pusingan seterusnya, itu pusingan grup. Di mana dalam grup tu akan dibagikan kepada dua, daripada 12 tu dibagikan kepada dua, dan perlawanan tu akan dilakukan secara home and away lah, dan di mana ataupun siapa yang juara dan naib juara untuk kedua pasukan akan bertemu ke pusingan seterusnya, tu semifinal dan juga final. So apakah kelayakan untuk mana-mana kelab yang beraksi di ACC ni, macam mana mereka boleh layak untuk berada dalam ACC. Tapi sebelum tu, kelab yang mewakili ACC ni adalah terdiri daripada negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Ini menghantar dua pasukan, iaitu juara dan juga naib juara, ataupun diorang punya juara piala ataupun naib juara piala. Kalau macam kita, Piala Malaysia dan juga Piala FA lah, gitu. Tapi sekarang kita punya Liga Super, Piala Malaysia dan juga FA Cup dimenangi oleh JDT. So itu yang benda aku mau ceritakan kamu di penghujung video ni. So itu sebenarnya cerita yang aku mau kongsikan kamu. Tapi again kita teruskan dulu dengan dia punya format. Okay, so itu dah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dua pasukan, atau pasukan yang again macam aku cakap tu juara, naib juara ataupun yang piala punya. Lepas tu Philippines, Singapore, satu pasukan masing-masing, dan ini hanyalah untuk juara liga sahaja. Dan seterusnya adalah Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, satu pasukan sahaja daripada empat negara tersebut yang juara liga saja. So Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar ni hanya beraksi untuk playoff bagi merebut dua lagi slot terakhir. Kan macam aku cakap tadi, 14 kelab boleh bertanding, tapi hanya 12 kelab sahaja yang boleh masuk ke dalam group stage tu. So untuk Malaysia, Indonesia sendiri sudah dalam 10 pasukan. So ada dua lagi slot, dan slot tersebut akan diisi oleh Brunei, kelab daripada Brunei, Cambodia, Laos atau Myanmar, yang mereka terlebih dahulu akan menjalankan playoff sebelum berjaya masuk ke grup. So itu dia punya format lah. So total up perlawanan yang bakal berlangsung adalah 40 perlawanan yang akan dimulakan daripada 17 Julai 2024 dan berakhir pada 21 Mei 2025. Again dibahagikan kepada dua grup, perlawanan home dan juga away. So hadiah untuk ni memang menarik dianggarkan $500,000 untuk juara,
lebih kurang dalam 2 juta lebih lah. Dan bagi mana-mana klub yang layak untuk beraksi di ACC ni juga akan mendapat duit sagu hati. Lebih kurang macam tu. Jumlah dia aku nak pasti berapa. So maksudnya kau layak saja pun sudah ada duit, kau juara lain lagi duit dah. Lebih kurang macam tu. So, okay guys. So kita pergi ke tujuan asal video ni adalah mengenai status Sabah FC. Adakah kita akan berada di saingan ACC ni? Sebenarnya agak konflik juga. Pasal aku ada membuat beberapa penyelidikan lah, lebih kurang macam tu. Aku ada buat beberapa penyelidikan mengenai status Sabah FC di dalam ACC, adakah kita layak ataupun tidak. Kerana kalau kamu tengok di Wikipedia, okay, di Wikipedia pasukan yang layak untuk mewakili Malaysia ke ACC ni adalah Kuala Lumpur dan juga Terengganu, kerana mereka adalah masing-masing naib juara untuk Piala Malaysia iaitu Terengganu dan naib juara untuk Piala FA KL City. Tapi kalau kita tengok satu lagi perkongsian daripada thevocat.com yang dikeluarkan pada 30 Januari 2024, dikatakan situ bahawa MFL telah mencalonkan kepada AFF melalui FAM. So AFF itu adalah pihak penganjur yang mengadakan competition ACC ni, di mana menamakan saingan Liga Super musim lalu di tangga ketiga dan tangga keempat, iaitu Sabah FC dan juga Kedah Darul Aman untuk beraksi di Asian Cup ACC 2024. Walau bagaimanapun, MFL masih belum menerima maklum balas daripada AFF mengenai cadangan ini. So itu yang menjadi persoalan dia sekarang lah. Ada perbezaan dari segi Wikipedia dan juga statement daripada vocat.com. Walau macam mana pun, setakat ni macam aku lebih percaya dengan perkongsian yang diberikan oleh thevocat.com. So seperti mana aku katakan tadi, untuk layak ke pertandingan ni adalah dia perlu daripada pasukan yang aku ambil yang bahagian Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam ni, dua pasukan, satu juara, satu naib juara Liga Super, ataupun yang runners up untuk saingan cup, lebih kurang macam tu. So actually terpulang kepada pihak penganjur liga tempatan tersebut untuk memberikan slot itu kepada siapa. Tapi again, hasil perkongsian daripada Vocat ni, dia mengatakan untuk Kedah dan juga Sabah lah. Cuma ada satu benda lagi yang kita kena perhatikan di sini. Adakah Kedah akan diberikan keizinan untuk beraksi di saingan tersebut, kerana kita tahu Kedah sendiri ada mempunyai isu sekarang ni yang melibatkan FIFA juga, ataupun melibatkan badan yang lebih besar lah daripada MFL tentang apa yang telah mereka lakukan kepada pemain-pemain mereka. So adakah sekiranya mereka layak, akan ditarik balik slot tersebut kepada mereka oleh kerana masalah yang telah mereka lalui. Itu satu. Kedua, adakah Sabah FC berkeinginan untuk beraksi di ACC disebabkan bajet? Pasal kita pun salah satu pasukan yang dikaitkan juga dengan masalah bajet pada season 2023 tahun lepas. So kalau itu yang terjadi, sudah pasti slot tersebut diberikan kepada Terengganu dan juga Kuala Lumpur. Tapi aku sendiri berharap kita akan beraksi di saingan ACC ni. Pasal macam bilang orang, boring banget terlampau Liga Super. Saya kan mau juga tengok Sabah ni beraksi lawan pasukan-pasukan yang di luar daripada Malaysia. So itu adalah perkongsian aku untuk ACC ni, di mana sebenarnya status Sabah FC untuk beraksi di ACC masih terbuka lagi, masih tidak pasti lagi sama ada kita layak ataupun tidak. So sekarang ni terpulang kepada AFF sama ada mengizinkan Sabah dan juga Kedah, dan tentunya bergantung juga kepada Sabah sama ada Sabah mau beraksi di ACC ataupun tak. Dan sekali lagi bergantung juga kepada MFL sekiranya mereka memberi slot tersebut pula kepada runners up untuk Piala Malaysia dan juga Piala FA. So itu adalah persoalan yang belum kita tahu setakat ni. So itu adalah perkongsian aku guys. Again, pendapat aku rasa, aku yakin Sabah FC akan beraksi di ACC. So bagaimana pula pendapat anda untuk mengenai isu ni? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.